Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hari Jumaat, hari bermulanya cuti bagi negeri-negeri tertentu buat cikgu-cikgu. Selamat bercuti juga, tapi saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kerana masih sudi bersama-sama dengan kita menerusi perkongsian ilmu CDR Hands-on Online Session. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, Koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL, pengetua guru-guru besar, guru-guru dan rakan-rakan barangkali ada dari Indonesia bersama-sama dengan kita pada hari ini. Hari ini merupakan minggu yang ke-54 kita ke udara dalam siri Hands-on Online Session, dan seperti biasa kita akan mulakan sesi kita dengan snippet session bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh, dan pada hari ini tajuknya ialah Triangle of Success. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina. Saya jangka Dr. Zalina sibuk tetapi masih lagi meluangkan masa pada petang Jumaat ini untuk bersama dengan kita. Dan kepada semua yang dapat hadir bersama pada petang ini, seperti kata Dr. Zalina bahawa dah mula cuti untuk seminggu dan saya jangka ramai guru-guru menunggu untuk cuti seminggu ini kerana dalam sebulan yang terakhir ini ramai sibuk kerana kebanyakan sekolah mengadakan sukan dan sebagainya, banyak aktiviti pertandingan yang diadakan. Tajuk kita pada hari ini ialah Triangle of Success. Triangle of Success yang melibatkan 3 aspek utama, iaitu knowledge, practice, skill, knowledge, skill, dan attitude. Knowledge, skill dan attitude. 3 perkara utama yang merupakan tunjang seseorang individu itu. Kita sentiasa menggunakan 3 aspek ini. Knowledge, attitude dan skill. Next slide please. So dalam triangle of success, kalau kita dapat kuasai ketiga-tiga aspek ini dalam diri kita, pertama sekali dari segi kemahiran, skill macam mana kita menetapkan kemahiran, menetapkan matlamat, goal setting, mengurus masa, membuat penakulan, reasoning, komunikasi, interpersonal skills, iaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak yang lain. Dan di sebelah attitude, iaitu sikap kita yang melibatkan motivasikan diri, keyakinankan diri, integriti, honesty, kejujuran, optimisme, enthusiasm kita, bagaimana kita bekerjasama, kooperatif, dan komitmen. Tapi asasnya adalah knowledge. Dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan berada dalam sesi hari ini, of course kerana knowledge, dan lepas tu ada hands-on session yang akan melibatkan skills, kemahiran. Dan ia melibatkan sikap kita, bagaimana kita nak mencantumkan semua ni menjadi satu triangle of success. Dalam knowledge ini kita tidak boleh lari daripada pengetahuan asas, falsafah dan teori yang menyokong ilmu pendidikan, maklumat terkini, fakta dan juga segala data, penerangan, description, pembelajaran, sains dan everything. It all comes under the body of knowledge. Di sini saya kongsi tentang apa yang disebut oleh Warren Buffett. Disebut bahawa bila dia melihat seseorang itu, dia lihat dari segi intelligence, dan hard work dan integriti. Tapi kalau seorang itu tak ada integriti, maka dia tak ambil kira pun 2 perkara yang lain. Maksudnya, integriti merupakan perkara yang penting.
yang perlu ada pada sesiapa pun. So dalam apa jua yang kita buat, bila kita lihat aspek knowledge, skill dan attitude, iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap, ketiga-tiga ni ada peranan yang utama. Dan kalau anda lihat dalam slide ini di sebelah kiri, knowledge decides what to say. Bila kita nak cakap sesuatu, walaupun dalam mesyuarat, walaupun dalam perbincangan, pengetahuan yang ada pada kita akan menentukan apa yang kita nak cakap. Yang kedua, skill decides how to say. Kadang-kadang kita nak kemukakan satu hujah itu, kita perlu ada kemahiran. Kita perlu ada tata cara bagaimana kita nak memberi hujah tersebut. Yang ketiga, attitude decides how much to say. Sikap kita menentukan berapa banyak kita nak kemukakan, berapa banyak hujah yang kita nak beri. Tapi yang penting ialah wisdom, hikmah yang ada pada kita, menentukan kita nak cakap atau tidak. Tapi dalam mesyuarat, dalam apa-apa perbincangan, jangan segan, jangan takut untuk nak menyuarakan sesuatu pandangan yang memang akan memberi satu manfaat kepada perbincangan atau mesyuarat tersebut. Kalau cikgu yang pakar tentang matematik dan keputusan matematik menurun, cikgu mempunyai ilmu atau latar belakang mengapa perkara itu wujud, mengapa keputusan matematik itu tidak mencapai apa yang dihasratkan. Maka cikgu perlu ada cara untuk mengemukakan apa sebab musababnya keputusan itu menurun. Mungkin dengan data, mungkin dengan asas, cikgu dapati asas. Bila murid datang daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, memang asas mereka sudah ada kekurangan. Mengapa yang asas pun mereka belum menguasai? Jadi cikgu kemukakan aspek-aspek itu yang ada dalam bidang kuasa cikgu untuk nak sebut atau untuk nak kemukakan. Tetapi kalau ada pemimpin yang intimidate kita untuk silent, yang mendiamkan kita, kalau istilah tu betul lah. Artinya bila kita kemukakan satu idea atau satu hujah itu, itu tak ada kaitan, itu saya rasa cikgu tak tepat. Then dari situ kita dari segi hikmah itu kita akan kata tak perlulah kita kemukakan, sebab apa yang kita cadangkan, apa yang ada dalam minda kita itu tidak mau didengar pun. Diterima itu hal yang lain, tapi tidak mau didengar itu. So sebagai seorang pemimpin, kita sentiasa mesti terbuka. Kadang-kala kebenaran itu pahit. Kita perlu dengar. Dengar, lepas tu kita buat analisis, kita lihat apa yang boleh dibuat, the way forward. Sesiapa boleh buat kesilapan. Tidak ada sesiapa yang perfect. Tapi sebuah organisasi terdiri daripada ramai ahlinya. Kecemerlangan organisasi adalah hasil daripada kesinambungan, kejelikan hasil usaha semua yang ada dalam organisasi. Dan bila kita menilai, maka kita boleh melakari apakah the way forward. Daripada hanya nak kita mengupas dan menuding jari dengan situasi semasa. Bagi seorang pemimpin, bezanya daripada mengurus, pemimpin akan lihat apakah the way forward. Dan
Dari situ dia melibatkan aspek pengurusan bagaimana nak mencapai apa yang dihasratkan. So jangan lupa, knowledge decides what to say, skill decides how to say, attitude decides how much to say, wisdom decides whether to say or not. Ingatlah perkara-perkara ini, tapi ingat dalam kelas pun kadang-kadang kita boleh beri peluang kepada murid kita untuk cakap. Ya. Last slide please. So seperti biasa, buku adalah beban latihan untuk minda kita. Marilah kita sama-sama baca. Marilah kita sama-sama dapat ilmu daripada pelbagai sumber, walaupun daripada internet, daripada makalah, daripada majalah. Because books are the training weights of the mind. Kalau kita nak menguatkan otot, kita pergi ke gym. Kalau kita nak menambah ilmu, kita nak memperkuatkan lagi minda kita, maka kita baca. Itu saja daripada saya, Dr. Zalina. Terima kasih sekali lagi pada hari Jumaat ni dan pada pembentang kita pada petang ini. Terima kasih ya. Ini tambahan aja. Mungkin saya akan kupas pada minggu depan. The Pyramid of Success pula. Ya. Baik. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk atas perkongsian yang baik. Saya rasa ketiga-tiga AS kan, kita kalau selalu sebutnya Datuk, saya akan sebut AS lah. Attitude, skill dan juga knowledge tadi. Dan kalau antara satu itu tidak ada, maka saya rasa dia akan jadi pincang. Macam Datuk cakap tadi, ketiga-tiga itu memainkan peranan masing-masing untuk membolehkan kerjasama ataupun keseimbangan dalam satu-satu organisasi itu berlaku. Jadi sebagai barangkali ada pentadbir dalam kalangan kita, ketua-ketua panitia, ketua-ketua bidang, perkara ini tidak boleh dikesampingkanlah sebagai pemimpin di sekolah. Sebab knowledge macam Datuk kata tadi memang itu is a must. Kalau tak ada knowledge, macam mana nak decide what to say, kan? Kalau tak ada skill pun, macam mana how to say pun tak jadi juga sebab tak ada skillnya. Begitu juga dengan attitude untuk menentukan how much to say. Kadang-kadang kita cakap sikit tetapi memberi kesan yang besar. Kesan yang besar. Betul. Ya, berbeza dengan kadang-kadang kita hanya cakap bising banyak-banyak tetapi tidak memberi makna. Itu sangat membezakan dan ASK ini memang perlu ada kepada kita sebagai warga pendidik dan kalaupun kita bukan pemimpin di peringkat yang tinggi sekolah, but we still pemimpin untuk anak-anak murid dalam kelas. Guru sentiasa perlu ada AS ni. Betul. Attitude, skills and knowledge sentiasa. Dan setiap kali ada mesyuarat di mana feedback, maklum balas daripada guru adalah begitu penting. Betul, Datuk. Betul sangat. You are really on the ground, dalam kelas. Apa yang sebenarnya kadang-kadang menjadi cabaran kita. Betul. Sangat betul, kan? Dan saya harap warga pendidik yang bersama-sama dengan sesi kita pada hari ini akan sentiasa mengguna pakai dan berada di dalam fikiran kita AS ini. Supaya kita bertanya pada diri kita sendiri, reflect apa yang patut kita lakukan kepada kepimpinan kita atau kepada anak-anak didik kita dalam kelas. Datuk, terima kasih. Ya. Dr. Zalina, saya nak reinforce bahawa apa yang Dr. Zalina sebut tadi, ketiga-tiga ni mesti wujud bersama. Betul. Knowledge, attitude dan skill. Kalau kita hebat dari segi knowledge je, pintar, tapi tak ada skill, tak dan ada juga sikap, tak kena juga. Betul sangat. Dia akan macam kind of lacking lah kalau tak cukup. Dari situlah wujudnya orang panggil seseorang itu nerd. Nerd itu dia memang hebat, pintar. Tapi dari segi skill, nak interaksi dengan orang lain dan sebagainya kadang-kadang kurang sedikit. Betul. So we need all three, preferably. Ya, sangat tepat Datuk. Dan kita harap kita akan mampu memperoleh ilmu atau knowledge, kemahiran, skill tadi dan sikap kita yang sentiasa positif dalam kelangsungan untuk meningkatkan pendidikan di negara kita untuk anak didik kita semua. Dan untuk diri kita sendiri juga ya Datuk.
Of course, kita untuk saya sendiri kena gunakan knowledge, attitude, skill dan wisdom untuk mengingatkan diri saya sendiri. Bila pun that remember how much to say, what to say, when to say, Yes. and when not to say. Everyone needs it. Everyone needs it. Ya, sangat tepat sekali Datuk. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk atas perkongsian yang sangat baik pada minggu ini. Bekalan untuk 1 minggu kita bercuti ini, cikgu-cikgu ingat balik tentang as ini dan juga wisdom tadi. Jadi apa yang kita lakukan sepanjang minggu bercuti ini lebih bermakna kerana kita melakukan sesuatu dengan pengetahuan, dengan sikap yang positif, dengan kemahiran yang ada, dan kita boleh berfikir, boleh lakukan atau tak boleh lakukan, boleh bercakap atau tidak perlu bercakap. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, and insyaAllah juga Datuk, kita jumpa pada esok hari. Esok, yes. Acara kita insyaAllah. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, kita tadi dah bercakap tentang perkongsian Datuk tentang as. Sekarang kita nak bercakap tentang perkongsian guru kita, dan ini ialah salah seorang guru yang baharu yang berada dalam kelompok guru CDL kita, iaitu Cikgu Rosita, dan perkongsian beliau pada hari ini akan dimoderatorkan oleh Cikgu Eja. Jadi untuk itu saya tak nak buang masa, saya persilakan Cikgu Eja Ibrahim untuk meneruskan sesi. Silakan Cikgu Eja. Terima kasih Doktor. Okay, yang berbahagia Datuk Dr. Mahinda Singh, Koordinator CDL, Dr. Zalina Ahmad Tahir, yang juga Koordinator CDL, rakan-rakan CDL partners, para pengetua dan guru besar, dan juga mungkin ada pegawai-pegawai daripada PPD ataupun JPN negeri lain juga yang turut hadir dalam sesi kita pada hari ini. Kami mengalu-alukan kehadiran anda semua. Tak dilupakan guru-guru yang merupakan penonton setia siri CDL yang telah menginjak sehingga ke siri 54 pada hari ini. Saya kira tanpa sokongan daripada semua penonton yang hadir dalam siri ini, maka kita tak akan sampai ke siri-siri yang berikutnya. Dan terima kasih di atas sokongan anda semua. Selamat datang ke siri 54 CDL Hands On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Rosmaliza binti Cik Ibrahim daripada SMK Sri Bintang Selatan Kuala Lumpur selaku moderator anda pada petang ini, dan kita tampilkan khas sebagai penyampai pada hari ini iaitu Cikgu Rosita binti Abdul Hamid. Silakan Cikgu Rosita untuk sharekan skrin. Okey, sekejap. Okey, untuk siri ke-54 ini kita tampilkan dengan topik Trilog and Trigo, TNT, kaedah pantas menyelesaikan persamaan logaritma. So agak catchy nama topik ini sebenarnya. Bila kita seiring dengan mood kita pada petang ini, iaitu mood yang akan menghadapi cuti yang selama 1 minggu, mungkin bila sebut Trilog dan Trigo ni kita terfikirkan tentang Trivago. Mood cuti sedang datang sebenarnya. Tapi saya kira tajuk Trilog dan Trigo ini mungkin lebih menarik daripada Trivago yang kita sebut-sebutkan ini. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada slide seterusnya. Objektif perkongsian kita hari ini adalah kita ingin berkongsi ilmu dan kemahiran, memetik kata Datuk Mahinda Singh tadi, di mana knowledge, skill dan juga attitude kita sangat penting dalam menggabung jalinkan setiap apa kemahiran yang kita perolehi daripada ilmu yang kita dapat. Sudah tentulah melalui perkongsian pada petang ini sedikit sebanyak memberikan input yang berguna kepada semua hadirin yang hadir. Selain daripada untuk membangunkan kompetensi guru, kita juga boleh meningkatkan keupayaan dan kemahiran kita serta boleh meningkatkan lagi keyakinan dalam membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Sesuailah dengan tagline CDL, iaitu untuk membina jaringan dengan membawa hashtag
cikgu bantu cikgu. Jadi, saya ingin mengajak semua hadirin dan hadirat sekalian untuk mendaftar sebagai pelanggan dan ahli CDL, dan di mana pendaftaran ini adalah percuma. Sila layari www.connectingdots.learning@gmail.com untuk berinteraksi dengan kami melalui email, dan segala info tentang program CDL Hands-On ini boleh diperolehi daripada laman sesawang www.connectingdots.my. Peserta akan mendapat jemputan melalui email bagi setiap siri yang didaftarkan, dan ini membolehkan anda dapat menyertai sesi perkongsian langsung pada setiap hari Jumaat selama 1,5 jam yang sangat berkualiti, iaitu pada pukul 3 petang sehingga 4:30 petang. Seterusnya, objektif perkongsian pada petang ini ialah membawakan topik Trilog dan Trigo, di mana ia berkaitan dengan matematik tambahan. Tetapi Cikgu Rosita membawa satu nilai tambah khas buat penonton yang bukan terdiri daripada guru matematik tambahan. Jadi agak unik sekali perkongsian kita pada petang ini, di mana guru-guru daripada subjek lain juga boleh memanfaatkan perkongsian ini untuk dibawa ke dalam bilik darjah nanti sebagai satu transformasi yang bermakna. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya perkenalkan pembentang kita pada hari ini. Nama diberi ialah Rosita binti Abdul Hamid, yang sekarang ini mengajar di SMK Taman Seri Rampai Setapak, Kuala Lumpur. Merupakan anak jati Kuala Lumpur dan juga pemegang ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik Kepujian daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan tahniah diucapkan kepada Cikgu Rosita yang baru sahaja mendapat surat pemangkuan bagi guru cemerlang matematik tambahan grade 48. Merupakan penyandang anugerah emas pertandingan pameran inovasi Hari Terbuka PPD Keramat yang berlangsung pada minggu lepas. Dan juga beliau juga adalah pemenang tempat ketiga pertandingan 3 Minutes PDP Pitching bulan sempena bulan transformasi pendidikan PPD Keramat. Dan juga beliau telah memenangi anugerah di peringkat antarabangsa, iaitu Gold Medal Innovation dalam International Virtual Education Innovation Design Competition pada tahun 2020. Dan pada tahun tersebut juga beliau telah berjaya menggapai Silver Medal bagi Pitching Product International Virtual Education Invention and Innovation Design Competition juga. Dan kita boleh lihat pelbagai anugerah dan juga pengiktirafan yang telah dicapai oleh pembentang kita pada hari ini. Dan sejajar dengan itu juga, beliau adalah merupakan champion teacher, iaitu jurulatih utama matematik tambahan bagi Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Merupakan panel modul IQ Maths Matematik PPD Keramat dan juga merupakan artis penyampai didik TV bagi mata pelajaran matematik tambahan. Merupakan JU Jojibra Negeri dan juga bagi menyeimbangkan antara akademik dan co-curriculum, beliau juga adalah JU Negeri bagi Pusat Co-curriculum Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mengah saya membacakan pelibatan pencapaian beliau, insan yang sangat hebat dan mempunyai banyak ilmu yang nak dikongsikan kepada sahabat-sahabat yang bersama kita pada petang ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan mikrofon ini kepada empunya diri pembentang kita pada petang ini. Silakan Cikgu Rosita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar ke suara saya? Okey. Assalamualaikum semua. Jadi pada hari ini saya nak kongsikanlah tentang subjek logaritma yang mana memang murid tak suka nak jawab soalan ni sebab dia melibatkan satu penyelesaian yang panjang. Jadi saya mencipta satu kaedah ni yang dipanggil sebagai kaedah trilog sebenarnya. Tapi lepas tu bila saya dah cipta kaedah trilog ni, saya gabungkan dia dengan trigo. Yang mana trigo ni adalah satu papan permainan.
Jadi dekat situ sambil murid bermain, dia boleh belajar juga. Okay, jadi dekat sini saya nak tunjukkanlah apa yang dimaksudkan dengan trilog dan juga trigo. Okay, jadi sebelum tu, saya harap kita boleh berkenalan dulu. Jadi boleh cikgu-cikgu scan QR code tersebut untuk masuk ke dalam Mentimeter tu untuk saya tengok cikgu-cikgu daripada mana. Okay, cikgu boleh scan QR code atau cikgu boleh tengok dekat yang site tersebut. Okay, cikgu boleh type dia punya nama sekolah cikgu, subjek yang cikgu mengajar dan juga nama cikgu. Oh, ada yang prasekolah, Bangsa Melawati, Sri Sarjana. Okay, lagi kita buka dalam seminit lagi untuk tengok cikgu-cikgu daripada mana. Oh, dari Brunei. Terima kasih cikgu yang respon. Ada 12 orang yang respon dekat sini. 13. Okey, jadi cikgu, kita dah berkenalan, ada beberapa buah sekolah dan ada daripada jabatan apa semua. Jadi dekat sini, sebelum kita nak berkongsi, okey, saya nak cikgu-cikgu nyatakan pula cikgu punya perasaan pada hari ini. Bila cikgu dengar je trilog and trigo, apa yang cikgu dapat gambarkan, sama ada cikgu seronok untuk nak mendengar ataupun macam mana. Ingin tahu ke, cikgu boleh share, cikgu boleh sama juga macam tadi, cikgu boleh type apa perasaan cikgu dekat situ. Okay, kita tengok perasaan-perasaan cikgu pada hari ini. So kita nak cuti sekolah, tapi kena dengar pula CDL ni kan. Tapi tak apa, dia untuk kita berkongsi ilmu apa yang ada. Saya cuba yang terbaik untuk cikgu-cikgu. Okey, ingin tahu, teruja. Okey, teruja, ingin tahu, gembira. Okey, relax. Sebenarnya trilog ni saya dapat pada tahun 2017 hasil daripada perbincangan dengan murid-murid. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak cikgu tulis dekat ruang chat tu, apa cikgu rasa maksud trilog sebenarnya sebelum saya start. Banyak soalan saya tanya dulu kan, lepas tu nanti saya akan terangkan lah. Okay, trigono tambah log. Okay, ada lagi jawapan lain? Apa yang cikgu tahu tentang trilog? Sebab yang pertama adalah kaedah trilog dulu yang saya akan terangkan. Lepas tu baru saya akan masuk apa itu trigo. Jadi seterusnya, okey, inilah dia pengenalan saya untuk kaedah trilog dan juga apa itu trigo. Dia sebut trigono tambah log kan. Okay, dia sebenarnya adalah triangle logarithm yang mana saya shortkan dia menjadi trilog. Okay, kemudian dia adalah merupakan satu kaedah yang mudah untuk murid menukar daripada ungkapan logaritma kepada bentuk indeks. Ini dia. Kemudian satu lagi tu adalah triangle bingo yang mana saya gabungkan dam dengan permainan bingo. Tapi saya panggil trigo sebab dia melibatkan 3 je pangkah. Kita gunakan 3 je pangkah terus dia dapat trigo. Kalau bingo kita akan ambil 5, dia dapat straight ataupun melintang ke apa baru dikira bingo. Tapi yang ni kalau dia dapat 3 je dia dah kira trigo. Jadi yang ni pula kombinasi semua permainan ni, trilog and trigo ni, dia boleh guna untuk mata pelajaran yang lain, untuk pemahaman konsep. Jadi kita boleh tengok dekat sini macam mana kita nak gunakan kaedah trilog ni dalam trigo. Okey. Dia dicipta sebabkan pada tahun 2018 tu, murid saya, masa tu saya hanya gunakan segitiga je, saya hanya lukiskan di whiteboard. Tapi lepas tu dia tak dapat nak dipraktikkan lah, murid lupa. Jadi pada tahun 2018 tu saya menciptalah bahan dia untuk jadikan sebagai bahan maujud, yang mana murid boleh gunakan dan tulis di dalam kelas. Jadi dekat situ nampaklah hasil dia lepas murid menggunakan trilog tu, dia rasa seronok dengan topik-topik trigo ni. Topik logaritma ni. Jadi sebelum ni dia tak suka dengan perkataan logaritma, sekarang dia suka. Nampak je log, dia tahu macam mana nak selesaikan. Okey. Jadi kita teruskan. Jadi inilah penjenamaan nama semula untuk inovasi saya. Ada 4 kali saya buat penjenamaan. Okay, yang pertama trilog 1.0. Yang ni saya gunakan kertas biasa je, laminate. Kemudian kita sebarkan kepada murid lah untuk buat dalam kelas. Kemudian trilog 2.0 ni pun sama, saya hanya
ciptakan berdasarkan kepada perkataan T dan L, trilog. Jadi dekat situ dapatlah game yang macam tu. Tapi lepas tu dekat situ nampak macam tak berapa menarik sangat sebab dia sikit je kotak-kotak untuk murid bermain. Jadi dicipta pula trilog and trigo. Jadi yang trilog and trigo ni dia pun sama juga, kotak dia sikit, dan akhirnya saya terjemahkan dia kepada trilog and trigo TNT. Saya shortkan dia jadi TNT. Jadi inilah dia punya produk akhir saya, yang mana dekat sini sekolah saya iaitu SMK Taman Seri Rampai, kami kadang-kadang guna untuk relief, untuk subjek-subjek lain. Jadi cikgu ada nampak kad-kad ni, inilah kad-kad yang digunakan untuk bermain dia. Kad biru adalah untuk papan trilog, kad merah ni adalah untuk papan trigo. Dan yang kad trilog bingo ni pun untuk papan trigo. So yang inilah yang saya katakan trigo. Dia ada 3 je. Cikgu boleh dapat direct, apa semua dia boleh dapat selesaikan lah, dia dapat trigo. Jadi kita tengok dekat sini, macam mana dia nak guna untuk matematik tambahan. Okay, untuk gunakan dalam matematik tambahan, syarat dia mesti menggunakan asas yang sama. Kalau asas yang berlainan, murid tersebut ataupun cikgu kena ubah dulu ke dalam asas yang sama, kemudian baru boleh guna kaedah segitiga ni, trilog ni. Okay, kita akan tengok macam mana dia. Okay, jadi dah bersedia. Sebelum tu dah ada keyword dia lah. Keyword dia yang pertama adalah susun persamaan supaya dia jadi keluarga log dan keluarga nombor. Apa yang dinamakan sebagai keluarga log tu adalah semua yang ada perkataan log tu akan dikumpulkan di satu tempat, dan yang tak ada perkataan log iaitu nombor sahaja di satu tempat. Jadi sebab itulah dipanggil sebagai keluarga log dan keluarga nombor. So keluarga log sama dengan keluarga nombor. Yang kedua, kita akan lukiskan trilog yang segitiga tersebut. Okey. Dan kalau nampak dekat bawah dia tu ada log, atas yang tengah dekat puncak tu adalah asas, kemudian yang dekat belakang tu dipanggil sebagai K, kuasa. Okey. Akhir sekali kita boleh selesaikan. Okey, jadi kita tengok macam mana nak selesaikan. Okey, jom kita cuba. Okey, dekat sini cikgu boleh nampak dah ada nilai dia bagi kat situ, log 8 asas 2 sama dengan X. Jadi kita nak selesaikan untuk cari nilai X. Jadi kita boleh gunakan kaedah segitiga. Jadi dekat situ kita tahu asas dia 2. Kemudian yang X tu tak ada log, dia adalah kuasa, iaitu keluarga nombor. Kemudian yang ada perkataan log tu 8 tu adalah log. Jadi kita akan isikan dalam segitiga. Jadi kita akan masukkan asas di tengah 2. Kemudian kuasa tu kita akan letakkan X, dan 8 kita letakkan di kawasan log. Sebab dia ada perkataan log dekat situ. Jadi bila kita salin balik, kalau cikgu nampak, dia ada tulis kat sini sama dengan. Jadi dia akan jadi 8 sama dengan 2 kuasa X. Penulisan dia. Jadi dia akan jadi macam ni. Jadi bila kita dah dapat 8 sama dengan 2 kuasa X, jadi kita tahu asas dia 2. Jadi 2 kuasa berapa dapat 8. Jadi kita tahu 2 kuasa 3. Jadi bila asas dia sama, kita boleh keluarkan je nilai X tu adalah 3. So itulah cara dia lah. Ini untuk menukarkan ungkapkan daripada log tu, dia akan tukarkan kepada indeks. Seterusnya yang soalan B. Cikgu boleh nampak dekat sini. Sama juga, gunakan kaedah segitiga. Okay, masukkan asas dia adalah X. Okay, kemudian 3 tu di bahagian kuasa. Okay, kemudian log tu di bahagian 125 tu di bahagian log. Okay, lepas tu 125 samakan dengan X kuasa 3. So dia jadi macam ni. Okay, kemudian nak selesaikan X, jadi kita akan pindahkan. So kita akan dapat punca kuasa 3. Jadi selesaikan, kita dapat X sama dengan 5. Okay, macam mana cikgu setakat ni okey ke? Cikgu apa-apa boleh terus tulis dekat ruang chat tu, insyaAllah saya boleh respon dekat situ, saya boleh baca. Okey, setakat ni okey. Jadi saya boleh teruskan. Okey, jadi yang ni kalau dia melibatkan ungkapan yang panjang. Jadi ungkapan yang panjang ni selalunya murid nampak yang panjang pun dia tak suka nak buat. Jadi kita nak buat macam mana? Sama juga, gunakan kaedah trilog. Okey, so sebabkan kita tahu dia ada asas yang sama, jadi kita tambah dulu dekat belakang tu sama dengan X. Supaya kita tahu ada satu tu keluarga nombor tu, kita tahu dia adalah X sebab kita nak cari. Jadi kita letakkan segi 3, kita masukkan asas dia 3,
Kemudian kita letakkan dia punya log. Okey, 21. Dekat sini kita akan gunakan hukum log. Jadi dekat sini kita nampak tambah. Jadi tambah adalah darab hukum log dia. Jadi kita akan letakkan darab lah dekat situ. Okey, dia akan jadi darab. Kemudian tolak. Okey, jadi kita tahu hukum log tolak adalah bahagi. Jadi kita letak bahagi dengan 14. Okey. Jadi lepas tu kita letaklah X tu dekat belakang. Seterusnya, kita hanya salin je balik untuk dapatkan dia punya dalam bentuk indeks. Dan selesaikan, cikgu boleh selesaikan terus, dapatlah jawapan dia 27 sama dengan 3 kuasa X. Lepas tu kita nak dapatkan X tu apa, jadi kita tahu asas dia 3, jadi dia 3 kuasa 3 dapat 27, jadi X tu adalah 3. Macam tu. Okey. Jadi seterusnya yang soalan B. Okay, kalau soalan B ni, okay, cikgu nampak dekat sini kan, dia depan ni dia ada nombor. Tapi dia tak boleh, dia kata tadi dia mesti keluarga log. Jadi yang ni kita akan gunakan hukum indeks, yang depan ni kita bawa pergi ke belakang. So dia jadi kuasa lah. So dekat situ, kita akan guna kaedah yang sama juga, samakan dia dengan X, kemudian gunakan kaedah segitiga. Disebabkan asas dia semua sama, jadi kita masukkan asas dia 4, kemudian kita dah tukarkan dia tadi 2 kuasa 2, masukkan di depan. Lepas tu kita nampak situ tolak. Jadi dia adalah bahagi, kemudian tambah tu adalah darab. Jadi kita akan letakkanlah terus. Macam tu. Cikgu Ita, boleh slow sikit tak? Laju Sebab mungkin dalam ni bukan semua cikgu add maths kan. Mungkin boleh slowly tunjuk cara. Sebab saya berminat juga ni. Okey. Okey, so setakat ni okey yang ni. Kalau laju, betul sebab excited nak bercerita. Okey, jadi kalau tolak kita dah tahu dia adalah bahagi, so kita letak dia bahagi. Kemudian kalau tambah dia adalah darab, jadi kita letaklah dia darab kat sebelah. Okey, jadi X ni kita akan letakkan dia di bahagian kuasa. Jadi kita letak dia di bahagian kuasa. Kemudian salin dia balik semua dalam bentuk indeks. Okay, kita dah salin semua dalam bentuk indeks, kemudian boleh terus tekan je kalkulator untuk selesaikan berapa dekat depan tu. Jadi kita dapat 16. Lepas dapat 16 sama dengan 4 kuasa X, jadi kita boleh tukarkan dia sama macam tadi, asas dia 4. Jadi kita tahu 4 kuasa 2. Jadi kita dapatlah X tu sama dengan 2. Inilah dia kaedah trilog yang sebenarnya saya cipta hanya untuk MX. Nanti baru kita tengok macam mana saya applykan dia kepada subjek yang lain. Okey, setakat ni okey cikgu? Untuk subjek yang lain boleh, nanti insyaAllah saya akan tunjukkan. Sekarang ni saya fokus dulu kepada Admaths untuk cikgu-cikgu tahu. Lepas tu nanti baru saya akan sentuh kepada subjek lain. Okey. Okey, jadi kita nak cuba nak selesaikan dia guna live worksheet. Jadi saya harap cikgu-cikgu boleh cuba untuk jawab sebab nak tengok sama ada cikgu faham ke tidak macam mana nak gunakan kaedah trilog supaya kita boleh praktikkan dengan anak murid. Okey, cikgu-cikgu boleh dapatkan link tersebut. Nanti cikgu submit, cikgu boleh letak nama cikgu dan juga cikgu punya nama sekolah. Jadi saya boleh simpan sebagai perkongsian saya kat situ. Okey, kita masih menunggu lagi untuk submit. Cikgu hanya type apa ada yang di ruang log, asas, kemudian di ruang kuasa. Lepas tu yang last kali tu adalah jawapan dia, jawapan akhir lepas cikgu dah buat pengiraan. Okay, ada yang dah hantar, cikgu Susan. Okay, 2.5 je. Kita tengok apa yang dia salah. Okay, jadi dekat sini, kat sini kita boleh nampak ya, asas dia sebenarnya adalah 3. Sebab dia yang kecil ni adalah asas 3. Okay, kemudian yang 5x ni adalah log sebab dia sekali dekat yang besar dekat log tu. Jadi sepatutnya dekat sini adalah 5x. Okay, kemudian 2 tu kita akan letakkan di sini. So yang ni ada kesilapan sikit lah 2 ni. Kuasa tu dah betul. Okay. Kemudian yang bawah ni, okay, asas dia 2 betul. Okay, kuasa dia salah. Sepatutnya 4 lah. Ni mesti tak sabar nak balik kampung bercuti ni. Kita bakal letak je ni. Okay, kita try lagi, tunggu yang lain. Ada ke yang nak hantar lagi untuk saya tengok? Ada yang dapat 10/10. Kita tengok cikgu buat.
Okey, yang ni cikgu buat. Okey, so betul. Jadi akhirnya kita terus dapat jawapan dia 95 lah. Sebab dia dah tahu asas tu apa, log dia apa dan kuasa dia apa. Kemudian yang ni kita tahu hukum tambah tu adalah darab. Jadi dia letak darab. Okey, betul. So akhirnya dapatlah jawapan. Okey, tahniah Cikgu Wan. Ada lagi ke yang nak kongsi jawapan? Setakat ni cikgu ada apa-apa persoalan? Kalau ada apa-apa persoalan, cikgu boleh tanya saya di ruang chat. Okay, jadi saya boleh teruskan sambil tu cikgu boleh cubalah untuk buat live worksheet ni kita boleh try sama-sama. Okay, jadi seterusnya yang ni saya ambil soalan-soalan daripada yang kebanyakannya lah keluar dalam kertas 1, kertas 2 macam tu kan. Okay, jadi dekat sini dia minta ungkapkan P dalam sebutan M, N dan Q. Jadi dekat sini kalau nampak panjang macam tu kita dah pening macam mana nak buat kan murid-murid kita ni kan. Jadi dekat sini kita tahu dah. Nampak asas dia semua sama 5, 5, 5 dan 5. Kemudian semua keluarga nombor dekat dalam satu site. Sini adalah keluarga log. Kemudian sini adalah keluarga nombor. Jadi senang dia boleh terus gunakan kaedah tree log. Okay, jadi kita akan dapat macam ni sebab kita ubah dulu dalam bentuk yang nombor ni kita buat pergi ke belakang jadi kuasa. Sama juga dengan 3 dia jadi kuasa. Okay, lepas tu dah selesai semua dah jadi keluarga log, baru kita gunakan kaedah tree log. Okay, jadi inilah dia kaedah tree log. Okay, jadi cikgu boleh cuba nanti kita semak sama-sama dengan saya lah. Betul ke tidak jawapan cikgu? Cikgu boleh try. Letakkan asas tu di tengah. Kemudian tengok hukum apa yang digunakan. Dan akhir sekali adalah kuasa. Kuasa tu dia adalah keluarga nombor sahaja. Dia ada log. Dia kaedah ni bila cikgu dah biasa guna dengan murid-murid dan murid-murid pun biasa nampak, secara automatically dia boleh nampak gambaran segitiga tu dalam kepala dia. Jadi bila dia nampak je soalan apa pun, dia boleh terus jawab. Yang tu untuk ni. Okay, dah dapat ke? Boleh kita semak? Jadi asas kita letak kuasa 3, asas dia 5. Okay, kemudian ini dia punya log. M kuasa 2 didarabkan dengan Q sebab hukum dia yang ni adalah tambah. Okay. Kemudian yang ni tolak dengan tolak, so dia adalah bahagi. Jadi N kuasa 3, lepas tu P pun berada di bawah sebab dia bahagi, so dia tolak. Okay, jadi kita selesaikan, kita akan dapat macam ni dalam bentuk indeks. Jadi dia dah skip beberapa step. Okay, kemudian kita selesaikan sebab dia nak ungkapkan P. Maknanya P ni sahaja yang berada di depan. Jadi kita akan pindah-pindahkan dia. So dia dapatlah P sama dengan QM kuasa 2 per dengan 125 N kuasa 3. Sama tak jawapan cikgu dapat dengan saya? Jadi yang bawah ni kita darab, pindahkan dia naik ke atas. Kemudian kita pindahkan sebab kita nak add, nak P sahaja. Jadi yang 125 N kuasa 3 ni kita nak. Kita pindahkan dia. Okay, dapat ya cikgu? Okay. So kita teruskan lagi. Boleh ke saya teruskan? Kalau laju beritahu ya. Silakan, silakan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya yang ni pula. Pembuktian. Diberi 2 log kurungan X tambah Y asas 3 sama dengan 2 tambah log X asas 3 tambah log Y asas 3. Dia suruh buktikan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 7XY. Macam mana kita nak buat? Sama je konsep dia sebab kita nampak dia semuanya adalah asas yang sama. Jadi cikgu boleh kumpulkan keluarga log dan keluarga nombor. Jadi cikgu boleh try susun dahulu. Okey. Susun dulu persamaan. Jadi cikgu dah dapat satu site tu semua keluarga log. Satu site lagi tu adalah keluarga nombor. Okey, dapat Jadi sekarang kita dah dapat dah semuanya asas dia sama. Kita akan gunakan kaedah tree log. Okey, jadi dekat situ macam biasa, masukkan asas dia 3. Kemudian kita masukkan kuasa dia 2. Dan keluarga log tu kita masukkan di kawasan log. Mengikut hukum yang sepatutnya. Jadi kita dapat begini. Sebab dia tolak
dengan tolak. Jadi dia adalah bahagi hukum dia. Jadi dia berada di bawah lah. X dengan Y. Okey. Jadi cuba cikgu selesaikan. Dapat tak kita buktikan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 7XY tu? Dapat ke tidak? Okey, kita semak. Okey, kita dapat begini kan? X tambah Y kurungan kuasa 2 bahagi dengan XY sama dengan 3 kuasa 2. Okey, lepas tu kita selesaikan. Kemudian kita akan dapat macam ni. Lepas kita dah kembangkan dia tu. Okey, lepas dah kembangkan, kita nak buktikan sama tak macam yang soalan bagi. Jadi kita boleh pindahkanlah. Kita boleh hapuskan yang 2XY tersebut. Kiri dan kanan. Jadi kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 7XY. Jadi terbuktilah yang mana soalan tersebut kita dapat buktikan menggunakan kaedah trilog. Lebih mudahlah. Kalau tidak, selalunya kita menggunakan kaedah yang panjang sikit untuk buktikan dia. Okey, cikgu setakat ni. Okey, saya nak teruskan lagi boleh Okey, jadi yang ni pula. Okey, dia bagi Cikgu Rozita, boleh tak saya nak tanya satu soalan, Cik? Boleh. Okay, so biasanya kalau cikgu nak menerapkan konsep segitiga trilog ni, berapa lama masa untuk terangkan tentang konsep penggunaan tu sehingga murid boleh dapat? So saya kira dalam grup kita ni mungkin terdiri daripada guru-guru. So asas log dia tu mungkin dia dah ada lah. So untuk murid yang mungkin kali pertama jumpa log ni ataupun baru diperkenalkan dengan topik log ni, berapa lama masa untuk cikgu perkenalkan konsep triangle ni supaya mereka boleh dapat at least cuba soalan yang pertama tadi tu? Macam dekat sekolah saya, sebab selalunya saya terus buat dalam set soalan tu, saya terus buat bentuk segitiga, kemudian saya letak kotak-kotak yang macam tadi dalam live worksheet tu. Jadi bila murid dapat je kertas tu, dia isi terus maklumat apa yang diperlukan dekat ruang kosong kertas tu, dan dia dapat faham benda tu dalam satu masa tu, kira diorang dapat selesaikan dalam 5 atau 6 soalan cepat, sebab dia dapat tangkap. Ini untuk murid yang lemah lah. Kalau saya tak bagi yang segitiga tu, dia memang ambil masa yang sangat lama untuk mereka dapat idea macam mana nak selesaikan untuk mencari nilai X. Tapi bila saya dah letak yang segitiga tu memula untuk mereka biasakan, akhirnya mereka nampak, dan bila next lesson, saya tak perlu dah letak segitiga tu sebab dia dah nampak dah gambaran macam mana nak tukarkan dia, convert daripada logaritma kepada indeks. Dia memang sangat cepat. Sebab murid lemah memang dia suka kaedah ni, sebabnya dia kata kat saya hari itulah, ada murid sekolah saya ni, dia cakap, cikgu yang ni cepat sikit kami nampak sebab tak perlu lagi nak tambah log dekat sebelah kiri, log asas yang sama dengan dia punya nombor yang sama, lepas tu baru nak tukarkan, dia kata tak perlu. Jadi terus dia kumpulkan, terus convertkan kepada indeks. Jadi dia kata memang cepatlah menggunakan kaedah trilog ni. Cikgu boleh cuba nanti dengan anak-anak murid cikgu. Okey, boleh saya teruskan Okey, so seterusnya, soalan yang ni. Cikgu boleh try. Kalau cikgu tengok dekat sini, asas dia tak sama. Satu tu asas dia 5, satu lagi asas dia adalah X. Jadi dekat sinilah yang kita akan samakan dulu asas, kemudian baru boleh guna kaedah trilog. Okey, jadi dekat sini, ni contoh dia lah saya bagi Okey, dia dah tulis kat situ log X asas 5 sama dengan log 5 kuasa 4 asas X. Okey, jadi kita kena samakan dia punya asas. Okey. Jadi bila kita tengok dekat sebelah kiri, asas dia adalah 5. Jadi kita gunakan asas 5 untuk samakan. Jadi kita dapat macam ni. Okey, lepas dah dapat macam ni, cikgu dapat mudahkan dia beginilah. Sebab kita nak semua dalam sebutan log untuk memudahkan. Sebab saya memang guna terus konsep trilog untuk murid faham. Jadi saya terus convertkan dia semua kepada log. Okey, kemudian kita akan dapat beginilah. Sebab kita nampak kat sini, log X asas 5 ni dia ada 2, jadi dia kuasa 2. Kemudian log 5 kuasa 4 asas 5. Okey, sampai dekat sini kita boleh terus buat macam ni. Sebabnya log 5 asas 5 ni jadi 1, jadi tinggal 4. So jadi kuasa 2 bila pindahkan dia jadi punca. Okey, sampai sini kita boleh gunakan dia. Susun persamaan dan gunakan kaedah
Trilog. Okey, masukkan asas dia adalah 5, kuasa dia 2, kemudian log dia adalah X. Jadi untuk kita selesaikan dia, kita terus dia dapat X sama dengan 5 kuasa 2. Begitu. Jadi kita dapatlah X sama dengan 25. Okey ke cikgu? Petang-petang ni kena dengan perkataan dan nombor-nombor log ni. Tapi tak apa cikgu, sebab yang ni memang sangat seronok kalau cikgu dapat kuasai dia punya segitiga tu dengan murid-murid. Jadi bagi apa saja bentuk soalan, yang penting faham dia punya konsep segitiga, asas tu perlu berada di mana, log tu perlu berada di mana, kuasa tu perlu berada di mana. Okay, kenapa saya tekankan konsep segitiga ni adalah sebab ada satu tahun hari tu soalan ADMAT dia keluar melibatkan asasnya punca kuasa. Jadi bila melibatkan asas punca kuasa, ada certain murid ni dia pergi tuition dekat luar, dia menggunakan kaedah easy math. Tapi sebenarnya kaedah easy math tu salah. Sebab apa? Dalam pemakahan untuk SPM tidak diterima. Jadi nanti saya akan tunjukkan kepada cikgu macam mana kita nak dapat yang punca kuasa tu. Kenapa dia dapat 2? Selalunya kalau kaedah easy math dia terus kata punca kuasa asas tu terus kita jadikan dia kuasa 2. Tapi sebenarnya tak boleh lah, sebab itu lari daripada konsep sebenar. Okay, tapi sebenarnya konsep dia adalah begini. Ni yang saya nak tunjukkan lah. Okay, jadi dekat sini untuk soalan A tak ada masalah sebab kita tahu untuk ungkapkan dalam sebutan Q. Okay, ini contoh dia. Jadi kita samakan sahaja dia punya asas tu sebab kita tengok pada soalan dia dah bagi asas punca kuasa 3. Jadi kita guna je punca kuasa 3 sebagai asas. Kemudian kita boleh selesaikan terus. Kita dapat 1/Q sebab log M asas punca kuasa 3 adalah Q. Jadi kita terus dapat jawapan. Yang saya nak sentuh adalah pada soalan B. Okey, kita tengok macam mana nak buat soalan B. Okey, dekat sini log 9M kuasa 2 asas 3. Okey, jadi kita gunakan hukum log dia jadi tambah. Okey, kemudian dekat sini nanti dia akan jadi dekat sini. Okey, kalau cikgu nampak yang dekat atas ni kita tak ada masalah sebab kita tahu log M asas punca kuasa 3 ni adalah Q. Tapi untuk yang bawah, yang bawah ni kita terus dapat, yang bawah ni lah yang saya nak tekankan, log 3 asas punca 3. Okay, kalau dalam kaedah easy math, selalu diorang, selalulah dia punya tutor tu akan cakap, okay, punca ni kita akan jadikan dia kuasa dekat atas ni. Terus dapat kuasa 2, jadi dia jadi 2. Tapi sebenarnya silap. Jadi macam mana kita nak tunjukkan dia dapat 2? Kita tengok dekat kaedah trilog ni. Okay, so dekat sini kita tahu log dia adalah 3 yang ni. Kemudian asas dia adalah punca 3. Punca kuasa 2, 3. Okay, maafkan saya. Jadi kuasa tu kita tak tahu apa dia. Kita letak X. Okay, jadi sebab kita assume yang ni adalah sama dengan X. Kita tak tahu dia apa. Kemudian kita keluarkan dalam bentuk indeks. Okay, begini. Kan kita selesaikan dia. Jadi akhirnya kita dapatlah X tu adalah 2. Itu sebenarnya konsep sebenar dia. Kenapa dia dapat 2? Bukannya senang-senang dia terus dapat 2. Sebab ada certain dia terus kata ni punca kuasa 2, so tak 2 je, hilang. Sebab 3 dengan 3 ni sama jadi 1. Sebenarnya salah lah konsep tersebut. Jadi bila kita pemudahkan, kita dapat begini. So kita dapat 2 tambah dengan yang ni 2Q perkan dengan 2. Jadi boleh mudahkan lah. Jadi dia dapat 2 tambah Q. Jadi inilah dia yang hari tu ramai murid hilang markah dekat sini. Sebab apa? Dia gunakan kaedah easy math. Sepatutnya tak boleh. Jadi cikgu bolehlah cuba praktikkan yang ni untuk murid-murid bila melibatkan kalau yang ada punca kuasa ni untuk asas. Okay, setakat ni saya rasa untuk logaritma saya kongsikan sampai sini. Ada apa-apa soalan ke yang nak tanya? Kalau ada apa-apa soalan boleh on mic ataupun boleh je type dekat ruang chat tu, saya boleh baca. Okey, sementara kita tunggu, mungkin cikgu-cikgu ni dia belum sempat type lagi. Cikgu Ruzita boleh teruskan dulu, sekiranya ada saya boleh bacakan. Okey, boleh. Okey, so saya teruskan. Okey, jadi inilah antara perkongsian saya menggunakan kaedah trilog ni. Saya pernah
tunjukkan di dalam Didik TV. So saya nak semua kalau boleh murid-murid ataupun cikgu nampak yang kaedah trilog ni sangat membantu untuk menyelesaikan soalan logaritma ni. Yang mana nak mengungkapkan dia ke dalam daripada bentuk logaritma kepada bentuk indeks. Jadi yang ni selalunya saya bawa masuk ke kelas untuk murid-murid cuba jawab. Dia buat exercise sama-sama dan dia boleh padam, dia boleh kira balik untuk dapatkan jawapan. Okey, seterusnya untuk mata pelajaran yang lain. Untuk mata pelajaran yang lain ni, saya beruntung sebab cikgu-cikgu sekolah saya, dia punya KP semua, ketua panitia, sangat membantu kerana bila dia nampak je saya kata saya nak gunakan kaedah trilog ni dalam subjek lain untuk pemahaman konsep. Jadi dekat situ mereka tanya saya macam mana nak buat. Jadi saya tukarkan, asas tu saya tukarkan kepada apa. So saya ambil A tu adalah apa. Kemudian untuk kuasa tu saya tukarkan dia kepada keterangan kalau untuk subjek yang lain. Dan log tu dia adalah sama ada lukisan, lakaran, lokasi ataupun lanjutan. Seterusnya murid akan terangkanlah apa yang dia dapat, kemudian dia buat nota. Okay, jadi kita boleh tengok contoh-contoh macam mana menggunakan papan trilog. Okay, ini adalah kelas bahasa Melayu. Okay, jadi yang cikgu-cikgu nampak sini, inilah kad-kadnya yang mana dia ada banyak sangat kad untuk bahasa Melayu, dia melibatkan peribahasa. Jadi murid-murid tu dia ambil, dia cari kad-kad tu bersama-sama dengan rakan, kemudian dia masukkanlah, kalau contoh peribahasa ada yang melibatkan gambar, kadang-kadang murid tak tahu gambar mulut dengan buah tu apa, ataupun buah dengan mulut tu nak panggil apa peribahasa. Jadi dekat situ mereka akan cari. Kemudian mereka akan bentangkan sama ada betul ke tidak apa yang mereka dapat. Dan mereka boleh terus buat ayat dalam kelas tersebut macam mana nak gunakan peribahasa tersebut. Jadi dekat situ secara tak langsung murid boleh menghasilkan satu ayat yang bagus menggunakan peribahasa yang baru mereka dapat. Masa saya gunakan yang ni perkongsian untuk bahasa ni, kebanyakan murid kata dia, cikgu first time lah kami tahu ada peribahasa macam ni, first time kami nampak peribahasa macam ni. Sebab kita tahu murid-murid sekarang ni dia dalam peribahasa semua dia memang lemah sebab dia banyak bermain dengan gadget. Jadi bila ada permainan macam ni, mereka bermain di dalam kelas dan secara tak langsung dapat menambahlah ilmu mereka. So ini adalah untuk pemahaman konsep untuk subjek bahasa Melayu. Okay. Okay. Jadi yang ni contoh yang saya tunjuklah dekat atas papan tu. Dia akan letak kad tersebut. Kad tersebut ada banyak sangat untuk peribahasa. Jadi murid boleh letak, dia tahu L tu log. Log tu apa? Lanjutan, lokasi, lukisan dengan lakaran. Jadi dia akan cari benda yang berkaitan dengan lanjutan, lokasi, lukisan dengan lakaran. Jadi dia tahu ini melibatkan lukisan sebab mulut, burung. Jadi dia tahu. Burung takkan mulut burung. Jadi dia akan cari kad yang ada perkataan yang sesuai. Okay, mulut murai. Sebab ini adalah burung murai. Jadi apa maksud mulut murai? Jadi dia akan carilah keterangan tentang perkataan tersebut, peribahasa tersebut. Jadi bila dia letak macam ni, dia akan tanya dengan cikgu dia betul ke tidak. Kemudian cikgu dia akan sudah buat ayat, dia akan tulislah apa ayat tu dekat papan tersebut. Jadi dekat situ secara tak langsung pembelajaran menjadi seronok dan interaktif di antara rakan-rakan di dalam kelas. Okay, yang ni contoh untuk bahasa Melayu. Kemudian yang ni adalah contoh untuk bahasa Inggeris. Saya ambil bahasa Inggeris ni dia melibatkan idioms. So jadi dekat sini sama juga melibatkan gambar rajah. Kemudian ni apa yang gambar rajah yang dinampak ni, apa maksud dia. Dan selepas tu K itu adalah keterangan. So sama juga daripada dapat mereka akan tulislah dekat sini apa benda yang mereka nampak kat situ. Okay, seterusnya yang ni adalah untuk fizik. Jadi untuk fizik ni cikgu fizik tu boleh gunakan apa-apa yang sesuai untuk konsep supaya murid tu dapat menghafal formula-formula yang ada ataupun teknik apa benda yang ada di dalam fizik. Jadi dekat sini dia boleh nampaklah sini adalah melibatkan jenis pelanggaran. Jadi dia tahu, dia tengok gambar rajah ni melibatkan apa, kemudian dia boleh cari apa dia punya keterangan tentang gambar rajah tersebut. Jadi secara tak langsung untuk dia buat nota tu dia jadi lebih menarik daripada menyalin dia daripada dalam buku teks. So dia sambil tu dia yang cari, kemudian dia buat nota. Okay, yang ni untuk fizik. Okay, saya nampak ada yang tanya berapa harga papan trilog ni. Setakat ni saya tak
buat pasaran, tapi saya dah daftarkan dengan My IPO dan dah dapat sijil untuk hak cipta, hak milik lah untuk saya punya ciptaan. Tapi saya belum buat pasaran lagi. Sekiranya ada yang berminat nanti baru saya akan cubalah untuk perbanyakkan untuk jualan. Okey. Terima kasih untuk soalan tu. Kemudian yang ini adalah melibatkan pendidikan Islam. Pendidikan Islam, jadi dekat sini dah ada. Okay, tadi kita tahu L tu adalah lukisan ataupun lakaran, tapi dekat sini kita pun boleh nampak dia adalah lanjutan ataupun lokasi. Jadi dekat sini dia nampaklah gelaran dia apa, kat sini lanjutan dia. Kemudian dia punya kuasa tu wafat. Apa benda dia punya keterangan tentang gelaran At-Tahira ni, kemudian siapa dia punya tu, siapa yang dipanggil sebagai gelaran tersebut. Jadi murid-murid boleh belajar juga dekat situ tentang tokoh dalam pendidikan Islam. Okey. Seterusnya yang ini adalah subjek biologi melibatkan meiosis. Sama juga dia melibatkan gambar rajah. Kadang-kadang murid ni nampak gambar rajah tu dia rasa macam apa gambar rajah ni Jadi bila ada banyak kad tu dia cari yang mana yang sesuai tentang keterangan tersebut, sebab dia selalunya papan trilog ni saya gunakan untuk murid mengulang kaji dan juga time relief untuk dia dapatkan balik apa refresh yang dia telah belajar sebelum ni. Daripada dia tak buat apa-apa, jadi dia dapat bermain sambil mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Jadi kita dapat tahulah apa yang ada dalam biologi. Dan ini pula adalah kimia. So kimia ni pun sama juga, melibatkan lakaran yang elektron. Kemudian apa benda kalau tengok gambar rajah ni, murid akan cari apa maksud dia. Kemudian sama ada ni hidrogen satu-satu ke, dia nampak elektron, kemudian berapa susunan dia untuk keterangan. Jadi murid boleh terus letaklah. Jadi dekat situ cikgu pun boleh nampak sama ada murid tersebut faham ke tidak tentang lakaran lukisan H ni. Yang lakaran nampak H, kemudian ada satu elektron. Okey, seterusnya yang ni ada boleh digunakan untuk subjek RBT dan juga MPED. Okey, dekat sini cikgu boleh nampak banyak dia punya peralatan yang digunakan dalam MPED dengan RBT. Jadi dekat sini murid dia kena tahu ini apa yang dinamakan sebagai alat ni. Lepas tu simbol ni simbol apa. So dekat situ secara tak langsung dia mengulang kaji apa yang telah dipelajari dan dia tahu ini suis tekan buka ke, suis tekan tutup ke, dan apa dia punya fungsi suis tersebut. Jadi dia boleh cari dan terus buat nota dia sendiri. Okay. Sebab dekat sini saya ada lampirkan sekali buku jawapan. Jadi murid sambil dia bermain tu, lepas dia dah main dia boleh semak jawapan tu betul ke tidak bila dia dah buat nota. Okay. Yang ni adalah untuk sains, untuk mutasi kromosom, sindrom Down. Jadi boleh nampak gambar-gambar dekat bawah ni. Lepas tu apa dia punya keterangan tentang sindrom Down tersebut. Okay, seterusnya. Okay, untuk sejarah. Okay. Tadi banyak melibatkan gambar rajah, tapi sekarang ni dia melibatkan pula apa orang panggil sini lanjutan dia. Okay. Apa yang berlaku dekat Naning. Jadi lanjutan dia adalah penduduk Naning dikenakan cukai 1/10. So nanti dia akan cari apa keterangan yang berlaku menyebabkan penduduk Naning dikenakan cukai. So jadi dia akan cari apa yang sesuai yang berlaku dekat Naning tersebut. Jadi dia nampaklah penentangan Dulcet terhadap kuasa British. Dekat sini nanti diorang akan berlaku perbincangan sesama murid-murid untuk mencari apa keterangan yang berlaku di lokasi yang dimaksudkan. Okey, yang ini adalah untuk sejarah. Okey, seterusnya seni. Seni pun dia sebenarnya untuk papan trilog ni bergantung kepada cikgu. Okey, ada certain cikgu, macam sekolah saya ada satu cikgu tu dia sangat rajin. Dia selalunya dia akan pinjam papan daripada saya, tapi dia akan buat kad dia sendiri. Dia akan buat kad dia sendiri untuk murid gunakan supaya dia kata kadang-kadang murid ni tak suka nak menyalin, nak buat apa semua kan. Jadi dia nak nilai untuk pentaksiran tu kadang-kadang agak sukar. Jadi bila dia buat aktiviti macam ni, dia boleh nampak murid-murid tu bergerak dan berbincang, kemudian dia boleh nampak sama ada murid tu tahu ke tidak apa yang dia buat. Jadi secara tak langsung, cikgu tersebut boleh buat pentaksiran di dalam bilik darjah dengan mudah melalui pemerhatian dan dengan lisan mendengar murid tu benerang kepada rakan dia. Okey. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada papan trigo. Inilah dia papan trigo. Seperti yang cikgu boleh nampak, dekat sini ada arahan permainan dia. Papan ni dia boleh dimainkan
minimum 2 orang. Jadi dekat sini ada kad soalan dia yang warna merah dan dekat kad soalan tu dia ada jawapan dekat bawah. Selalunya soalan ni saya bagi sama dengan apa yang ada di dalam kad biru tadi untuk yang papan trilog tu, supaya bila dia dah main papan trilog, jadi lepas tu kalau cikgu nak gunakan dia untuk main game papan trigo ni, dia boleh guna soalan yang sama. Jadi kita nampak kesinambungan dia. Okay, jadi dekat sini setiap murid dia akan dapat kad trigo yang kecil ni. Kad trigo ni ada banyak gambar dekat dalam ni dan gambar dia berbeza mengikut setiap murid lah. Dia tak tetap gambar dia bersepar-separ. Jadi kalau cikgu-cikgu nampak dekat papan ni, ada yang ruang kosong, ada ruang yang ada ikon ataupun ada gambar ni. Jadi kalau murid tu berjalan, dia tak ada nombor. Dekat sini dia tak ada tamat, dia tak ada, dia berjalan je sampai murid tu dia dapat trigo. Jadi dia akan berpusing sampailah dia dapat 3 benda yang 3 garisan melintang atau sengit atau tegak macam dalam gambar raja ni. Jadi bila dia dapat salah satu tu, dia akan dapat trigo lah. Jadi dekat sini kalau murid tu berada di kawasan topi, kawan dia akan soal dia. Apa soalan dia, kemudian dia akan jawab. Okay, jadi kalau dekat kawasan yang tak ada gambar ni, jadi bila yang tak ada gambar ni dia tak perlu disoal. Jadi dia miss jalan untuk sekali tu. Dia tak dapatlah disoal. Okay. Kelebihan main trigo ni, okay, kalau cikgu-cikgu nampak dekat bawah ni dia ada pangkar-pangkar. Okay, kadang-kadang ada murid dia dapat 4 baru dia dapat straight, line ataupun melintang ataupun sengit. Ada certain tu dia dapat 5 baru dapat betul straight. Macam itulah. Dapat trigo. Jadi secara tak langsung, cikgu boleh nilai murid, dia dapat 5 pangkah dekat gambar. Maknanya 5 soalan dia dah dapat jawab dengan betul. Jadi cikgu boleh terus buat pentaksiran dengan murid. Berapa murid tu cikgu nak bagi. Kalau objektif cikgu pada hari tu sekurang-kurangnya murid dapat menjawab 5 soalan, maknanya murid yang dapat 5 pangkah dalam kad trigo tu, dia dah dapat capai apa objektif yang cikgu nak buat. Jadi ini yang selalunya papan trigo ni yang hangatlah di sekolah saya yang selalu digunakan oleh cikgu untuk buat intervensi PBD. Sebab sambil bermain murid tu dia seronok untuk buat jawab soalan dan dia nak menang. Sebab dia tahu ada habuan lah cikgu-cikgu dia bagi. Kalau kita suruh just buat biasa untuk jawab soalan memang lambat. Tapi bila main ni dia sangat laju dia orang jawab. Jadi cikgu tu selalunya dia akan buat soalan dia sendiri berdasarkan bab yang dia nak. Lepas tu dia akan pinjam papan ni dan dia buat. Maknanya dekat sini yang penting adalah papan ni, trigo dan juga kad bingo ni je. 2 ni je yang perlu ada dan kad soalan tu sebenarnya bergantung kepada cikgu kelas tersebut. Jadi sambil dia bermain, dia boleh buat pentaksiran juga. So dia dapat tahu. Jadi kalau murid yang hanya 1 pangkah je, dia tak dapat trigo, maknanya cikgu tu tahulah murid tu perlu dititik beratkan sebab dia satu je soalan dia dapat jawab. Berbeza dengan rakan-rakan dia yang lain, dia dapat jawab 3, 4 atau 5. So dekat situ secara tak langsung cikgu boleh nampaklah murid tu menguasai atau tidak apa yang cikgu ajar pada hari tersebut. Okey, Cikgu Rita, di sini ada satu soalan daripada Cikgu Suhairiza. Jika saya nak gunakan cara trilog ini semasa PDP dalam bilik darjah, bolehkah? Maksud saya kena daftar dengan pihak tertentu ke untuk menggunakannya? Mungkin Cikgu Rita sebut tadi, Cikgu Rita dah daftar MyIPO kan? Mungkin bagaimana Cikgu Rita boleh kongsikan bagaimana cara untuk mengakses papan ini daripada Cikgu Rita? Mungkin nak dapatkan kontak ke bagaimana? Tak ada. Yang saya buat tu maksudnya kalau untuk cikgu gunakan kaedah ni dekat murid cikgu, dekat sekolah cikgu tak ada masalah sebab memang saya buat untuk kita sharing beramai-ramai. Cuma bila kalau cikgu buat cetakan, cikgu menjual, itu tak boleh. Tapi kalau cikgu guna untuk dalaman untuk anak-anak murid cikgu tak ada masalah, cikgu boleh gunakan saja. Sebab saya memang buat perkongsian ni untuk memudahkan cikgu mengajar anak murid. Tapi kalau untuk mencari income lain, cikgu buat cetakan, lepas tu cikgu jual, itu saya tak benarkanlah sebab itu yang saya daftar ke MyIPO. Tapi kalau guna untuk persendirian tak ada masalah. Okay, adakah saya menjawab soalan tu? Okay, boleh Baik, terima kasih. Dia akan cuba untuk murid prasekolah sebenarnya, cikgu prasekolah. Oh, boleh, tak ada masalah.
Okey, jadi untuk papan trigo ni tadi saya dah terangkanlah sebab apa saya gunakan papan trigo ni adalah untuk pentaksiran. Jadi sekarang ni selalunya murid yang kita susah nak buat tu adalah murid yang dapat TP1, TP2 tu kan. Apa nama, bila kita suruh buat soalan dia tak nak buat. Jadi macam mana kita nak tackle murid yang TP1, TP2 tu? Jadi cikgu boleh guna papan trigo ni. Jadi bila cikgu guna papan trigo ni, secara tak langsung kita boleh buat intervensi PBD tu lebih menarik untuk murid dapat capai apa yang kita nak. Kita target contoh murid dapat jawab 3 soalan, 4 soalan. Jadi kita boleh bagi gift lah pada murid tersebut supaya dia rasa seronok untuk menjawab soalan. Okey, saya teruskan. Okey, jadi ini adalah contoh saya papan trigo yang saya kongsikan, saya buat perkongsian di sekolah Bandar Tunsin On 2 di Selangor. Jadi kita boleh nampak dekat sini ramai cikgu datang sebab masa tu saya buat PLC lah dengan cikgu-cikgu dia. Jadi murid-murid boleh bermain sambil mengulang kaji soalan dia. Masa tu ada murid yang malas pun dia jadi rajin sebab dia rasa nak fight untuk menang. Yang ni tim untuk yang perempuan. Jadi kita boleh nampak dia punya interaktif di dalam kelas. Jadi kita nampaklah kolaboratif di dalam satu tim tu, keseronokan murid-murid. Yang ni semua saya ambil part sikit-sikit saja. Kalau cikgu nak tengok detail, cikgu boleh tengok dekat dalam YouTube saya, Casper Gamblers. Okey, yang ni adalah perkongsian untuk trilog saya yang 1.0. Yang saya kata saya cetak je, lepas tu saya eliminate. Jadi saya buat macam ni je. Gambar-gambar kartun. Jadi yang ni saya buat perkongsian di Perempuan Air Panas. Jadi mereka pun rasa seronok sangat sebab masa tu mereka tak suka log. So dia kata, cikgu saya tak suka log. Tapi bila dia nampak keadaan segitiga, terus nampak muka dia tersenyum. Lepas tu dia boleh tegur rakan dia salah isi, macam tu. Yang ni permainan di dalam kelas untuk subjek lain. Kalau tak silap saya ni subjek Bahasa Melayu kalau tak silap saya. Yang ni semasa COVID hari tu ada yang datang bergilir kan. Jadi kadang-kadang tu kita nak tarikkan minat murid untuk belajar sebab sikit sangat dalam kelas. Jadi bila main permainan ni diorang rasa seronok. Sambil mengulang kaji juga. Sebab dia tak ada ujian, tak ada apa. Jadi kadang-kadang murid ni tak minat. Bila tak ada ujian, tak ada target untuk dia belajar, dia rasa. Tapi bila ada papan ni, diorang main, diorang tahu, cikgu saya menang. Nanti cikgu dia bagilah gula-gula 2 biji ke apa pun dia dah rasa seronok untuk main, untuk menjawab soalan. Jadi ni untuk kelas form 1 masa ni. Ini kita boleh nampak lah. Okay. Yang ni saya buat perkongsian dengan cikgu-cikgu lah. Yang ni dengan SIC Plus PPD Keramat. Cikgu Puan Anis Sabarina. Lepas tu yang ni dengan Bandar Tunsin On. Tunsin On 2 Selangor. Yang ni dengan SMK Setiawangsa. So ya kat sini dah saya kongsikan macam mana teknik-teknik tersebut dan mereka gunakan di dalam kelas mereka. Okay, jadi ini keberkesanan untuk inovasi saya. Okay, dekat sini yang pertama yang paling penting adalah dia dapat menjimatkan masa dan menarik minat murid. Sebab kita tahu AMAT ni memang susah untuk kita tarik murid untuk suka pada AMAT. Sebab bila dia dengar AMAT je dia dah kata, cikgu susahnya AMAT, killer subjek, macam tu. Tapi bila dia nampak sekurang-kurangnya ada satu topik yang dia rasa macam, senang je, seronok. Jadi kita boleh tarik dia sikit-sikit untuk sukakan AMAT tersebut. Dan bila ada permainan yang untuk mereka buat latihan sambil mengulang kaji, mereka rasa seronok. Okay. Sambil tu dia dapat tingkatkan pemahaman konsep asas. Yang ni tadi yang saya tunjukkanlah beberapa subjek yang dikongsikan oleh ketua panitia sekolah saya. Yang mana diorang bertungkul lumus dengan saya untuk membuat bahan tersebut, mencari semua idea-idea untuk buat kami menyediakan satu bahan untuk sekolah. Yang mana kalau relief ke apa, boleh je guna bahan tu untuk buat di dalam kelas. Jadi tak perlulah nak buat kebanyakan soalan ke apa, dia boleh ambil je papan tu main. Dan pengendalian MMI pun mudah. Sebabnya cikgu hanya buat set soalan yang macam saya kata tadi, papan tu dah ada, kad trigo dah ada ataupun papan trilog tu dah ada, hanya buat kad-kad yang sesuai untuk ikut cita rasa cikgu, kemudian bawa ke dalam kelas dan bermain dengan murid. So dia sangat memudahkan pengendalian MMI dan juga BBM untuk di dalam kelas. Okay, jadi ini adalah beberapa maklum balas daripada rakan-rakan
guru yang saya kongsikan Trilog and Trigo ni. Jadi cikgu boleh nampaklah dekat situ. Yang ni di Bandar Tusi On 2, Secerah Selangor. Yang ni pengetua dia. Okay, yang ni perkongsian saya buat masa tu untuk bengkel PAK 21 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Masa tu saya memperkenalkan kaedah Trilog ni lah kepada murid-murid bakal guru di UPSI tu. Dan mereka pun macam terkejut, rupanya ada satu kaedah yang mudah untuk menyelesaikan logaritma. Sebab dia kata masa dekat sekolah pun tak pernah tahu pun ada kaedah tu. Sebab bila nampak je logaritma, diorang akan tinggal. Nampak je logaritma, diorang akan tinggal. Jadi bila nampak kaedah tu, mereka rasa sangat seronok sebab mudah untuk faham kaedah Trilog tu. Okay. Dan ini adalah YouTube saya, perkongsian macam mana nak tukarkan daripada log kepada indeks, daripada indeks kepada log. Jadi dia boleh nampaklah dekat sini. Dan ini macam mana tercetusnya inovasi tersebut. Ada video dia. Ini perkongsian daripada sekolah Bandar Tusi On. Okey, ada soalan? Saya sampai ada yang direct message ni, mungkin direct message ni tak dapat dibaca oleh penonton yang lain. Saya bacakanlah daripada Cikgu Suhairiza. Baik, terima kasih. Saya nak cuba dengan anak murid prasekolah. Semoga ganjaran pahala berterusan untuk Cikgu Ita daripada Aida. Dan Cikgu Suhairiza lagi, mohon izin menggunakannya. Semoga diperluaskan rezeki Cikgu Rozita, diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dalam peliharaan Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Ada apa-apa lagi nak tanya selain tu? Okay, sila cikgu-cikgu sekiranya ada sebarang soalan yang nak diajukan atau ada maklum balas yang ingin dikongsikan bersama dalam ruangan ini, silakan nyatakan dekat ruangan chat ataupun bolehlah aktifkan mikrofon anda untuk memberikan maklum balas. Mungkin boleh memberikan idea untuk mengkomersialkan lagi inovasi yang menarik ini. Ataupun ada apa-apa lagi maklumat yang boleh dikongsikan daripada penonton kepada Cikgu Ita. Kita kan hands on, dua hala, komunikasi dua hala. So sebaiknya ada maklum balas yang mungkin kita boleh kongsikan bersama pada petang ni. Silakan. Sambil tu saya sharekan ada link Mentimeter dekat situ. Sekiranya cikgu segan untuk bertanya, cikgu boleh terus type dekat situ. Jadi saya boleh bacalah dekat situ. Silakan. Mungkin Cikgu Ita boleh paparkan Mentimeter tu boleh untuk kita sama-sama lihat. Nak try buka. Dia sebenarnya kalau cikgu-cikgu tengok bahan dia secara maujud, saya rasa lagi seronok sebab kita boleh pegang dia, kita boleh cuba. Tapi bila dalam gambar ni kita tak nampak sangat dan kita tak boleh nak sentuh. Cuma cikgu boleh nampak dari segi visual dia. Mungkin cikgu-cikgu boleh ubah suai juga. Idea tu dah ada kan. Nanti boleh cikgu-cikgu ubah suai mengikut kreativiti cikgu-cikgu di sekolah lah. Bagi mengadaptasinya ikut kesesuaian murid-murid cikgu juga. Betul tak Cikgu Ita? Betul. Sangat betul. Alright. Okay, sementara menunggu feedback dipaparkan, mungkin saya rasa antara rumusan yang boleh saya buat lah daripada perkongsian pada petang ini. Yang pertama, ini refleksi secara self-refleksi saya lah. Mungkin cikgu-cikgu boleh tambah dalam ruangan chat sekiranya cikgu-cikgu ada maklum balas sendiri yang ingin dikongsikan kepada hadirin yang hadir pada sesi ini. Okey, untuk rumusan yang pertama, saya dapati kaedah segitiga Trilog ini boleh mengurangkan max anxiety, which is kalau murid tu dia tak suka tengok nombor, apatah lagi bila melihat perkataan log yang bercampur dengan nombor, mungkin menyebabkan mereka rasa kurang minat untuk menyelesaikan soalan-soalan sebegitu. Jadi sekurang-kurangnya kaedah segitiga Trilog ni merentas subjek sekiranya dia tidak boleh mengadaptasikan segitiga Trilog untuk mata pelajaran matematik, dia juga boleh gunakannya untuk membuat nota bagi sesuatu subjek yang dia minat. Okey, yang kedua, saya lihat
siapa kata sesuatu perkongsian tentang matematik tambahan hanya tertakluk kepada subjek matematik tambahan sahaja. Pada hemat saya, sesuatu inovasi tu yang dibangunkan untuk mata pelajaran matematik yang Cikgu Ita sharekan pada petang ni, boleh kita ubah suai mengikut kesesuaian subjek kita juga. Dan yang ketiga, gabungan kecerdasan visual dan spesial yang diaplikasikan dalam inovasi ini, saya lihat dapat menjadi satu inovasi yang berunsurkan gamifikasi yang membolehkan pengupayaan terhadap PDP yang menarik itu dapat dilaksanakan di dalam kelas. Dan yang paling penting yang saya nampak petang ni ialah kita boleh memberi satu tambah nilai di mana alat-alat bantu mengajar yang sesimpel ini boleh digunakan dalam kelas bagi apa sahaja subjek yang cikgu mengajar. Okey, itu daripada apa yang saya dapatlah. Okey, so mungkin cikgu-cikgu boleh kongsikan juga di ruangan chat. Okey, di sini ada soalan daripada penonton. Bila papan trilog sudah dipasarkan, di mana kami boleh memilikinya? Peminat ni. So maksudnya ada permintaan dah ni Cikgu Ita. Dan seterusnya, apa nama YouTube channel Cikgu Ita? Pada pendapat saya, perkongsian kali ini banyak membuka minda saya untuk mengubah cara PDP yang lebih menarik. Terima kasih di atas feedback daripada Cikgu Suhairiza ini. Mungkin ada apa-apa maklumat yang Cikgu Ita boleh sampaikan bagaimana nak reach Cikgu Ita selepas ini. Silakan Cikgu Ita. Okey, untuk dipasarkan tu dalam masa terdekat ni belum ada, tapi kalau apa-apa cikgu boleh kontak saya bagi nombor saya di ruang chat. Sekiranya cikgu ada apa-apa nak berhubung dengan saya untuk memudahkan cikgu-cikgu. Jadi itu adalah nombor saya. Jadi apa-apa cikgu boleh direct message dengan saya, sama ada cikgu kata cikgu nak beli ke barang ke apa, saya bolehlah cuba bincang dengan cikgu nanti macam mana. Sebab untuk pasarkan secara meluas saya belum terfikir lagi. Sebab masa tu saya just guna untuk dalaman, dan jika ada sekolah-sekolah lain yang nak, selalunya saya bagi pinjam barang yang ada tu. Tapi sekarang ni bila saya tengok ramai yang berminat, insyaAllah saya akan cuba pasarkan. Okey, lepas tu untuk channel YouTube saya tak yang untuk saya punya tu saya tulis kat sini lah. Casper Gamblers saya punya YouTube. Tapi yang dekat situ cikgu boleh tengoklah, dekat situ saya ada ajar macam mana nak tukar daripada log kepada indeks, dan insyaAllah daripada masa ke semasa saya akan cuba mengaktifkan balik saya punya YouTube, insyaAllah. Jadi dekat sini saya boleh nampak ada maklum balas daripada 4 orang. Okey, meningkatkan ya insyaAllah. Jadi setakat ni cikgu-cikgu, selain daripada saya buat Trilog and Trigo ni, saya ada buat dia punya apa orang panggil tu pembelajaran kendiri. Cikgu boleh buka dekat website saya, site. Okey, site dia, jap saya buka kat sini lah untuk cikgu-cikgu tengok. Okey, dekat sini, TNT SMKTSR. Jadi dekat sini cikgu boleh dapatkan dia punya bahan untuk mengajar dan juga gambar-gambar lah kalau cikgu nak tengok kan. Untuk yang pembelajaran kendiri tu cikgu boleh buat dekat sini. Yang ni cikgu boleh bagi kepada murid-murid, cikgu boleh download. Okay. Pembelajaran kendiri boleh download daripada YouTube. Kemudian ada dekat situ ada dia punya yang boleh klik-klik kalau cikgu tu dekat YouTube tersebut nanti. Okay, yang ni PowerPoint interaktif. Yang ni yang saya kata tadi cikgu boleh download. Kemudian murid tersebut boleh belajar sendiri dekat rumah. Sebab ada soalan dia bagi, kemudian ada pilihan jawapan, dan murid tu boleh terus tekan dekat situ. Okay, saya tunjuk Sementara tu, cikgu pun boleh guna slide ni untuk mengajar di dalam kelas. Tak ada masalah. Jadi cikgu boleh download. Boleh tak Cikgu Ita sharekan link Google Slide ni kepada penonton? Mungkin mereka boleh akses melalui Google Link tu. Sekejap saya ambil yang home ni. Jadi bila dah download, dia akan dapat macam ni dia punya interface dia. Jadi murid dia boleh klik-klik sahaja untuk jawab. Jadi dekat sini dia boleh pilih mana yang dia nak study dulu. Dia nak tengok penukaran log kepada indeks, lepas tu persamaan log melibatkan operasi tambah, operasi tolak, asas berbeza, lepas tu ada quiz. Jadi kita boleh tengoklah contoh dia.
Jadi dekat sini. Murid boleh cuba buat ataupun first dia boleh tengok dulu macam mana nak buat jalan pengiraan. Jadi dia boleh nampak step by step dekat situ. Cara untuk selesaikan. Dan seterusnya murid boleh nampak lah, oh macam tu untuk cara menyelesaikan melibatkan operasi tambah, iaitu hukum darab. Jadi kalau lepas dia dah selesai study, murid rasa dah mahir, dia nak jawab soalan kuis. Jadi dia boleh klik lah dekat kuis dan dia boleh jawab soalan. So dia boleh klik soalan 1, okay, dia boleh try selesaikan dan dia boleh try jawab. Jadi contoh salah, jadi murid tu dia boleh cuba lagi dan akhirnya kalau dia rasa tak tahu juga nak selesaikan, dia boleh tengok balik macam mana, kat mana yang dia salah masa dia buat pengiraan tersebut. Jadi dekat sini saya ada tunjukkan terus semua macam mana pengiraan dia. Jadi murid boleh terus nampaklah penulisan dia. Jadi dia tahu jawapan dia adalah 5/3. Yang ni cikgu boleh download, cikgu boleh bagi je dekat anak murid cikgu atau cikgu boleh gunakan di dalam kelas, tak ada masalah. Sebab ini pun memang saya buat khas untuk mereka buat ulang kaji di rumah secara sendiri. Jadi dia boleh tengok semualah. Okey. Jadi setakat tu ada apa-apa lagi ke soalan cikgu? Okey, tak ada soalan dah. Okey. Alright, kita dah menginjak hingga ke hujung rancangan pada hari ini. So ada apa-apa lagi yang mungkin soalan terakhir daripada penonton kepada Cikgu Ita? Ada ya? Okey. Alright. So terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ita di atas perkongsian yang saya kira sangat menarik itu tadi untuk kita cuba dalam kelas bersama dengan murid-murid. Okay, saya harap perkongsian ini bukan hanya sekadar perkongsian sahaja, ianya boleh dimanfaatkan oleh semua hadirin yang hadir dalam sesi kita pada petang ini dan bersama mengaplikasikannya secara lebih meluas lagi bersama dengan murid-murid di sekolah kerana guru adalah ejen transformasi pendidikan dalam kelas sendiri. So dengan ini saya serahkan kembali majlis ini kepada Dr. Zalina. Silakan Doktor. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Eja dan juga selaku moderator dan juga Cikgu Rosita atas perkongsian yang baik. Saya tak mahir tentang matematik tambahan ini, tapi saya nampak sebenarnya Trilog dan Trigo tadi itu boleh diguna pakai untuk semua mata pelajaran atau kebanyakan mata pelajaran. Barangkali untuk sekolah rendah pun boleh kalau ada kemahirannya, ya. Dan perkongsian ini saya harap tidak berhenti di sini, tetapi kita teruskan juga untuk membantu cikgu-cikgu kat sekolah kita. Tadi Cikgu Rosita pun dah bagi nombor telefon, boleh dihubungi untuk mendapatkan bahan-bahan dan sebagainya. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi Cikgu Rosita dan nanti bolehlah dapat maklumat-maklumat yang seterusnya. Baik, ucapan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Rosita binti Abdul Hamid dan juga Cikgu Eja. Saya akan panggil Cikgu Eja aja walaupun namanya Cik Rosmaliza Cik Ibrahim. Orang yang dah lama dengan kita, dah biasa dengan kita dan sesi perkongsiannya juga dah 2 kali kan sama kita. InsyaAllah beberapa minggu lagi Cikgu Eja akan ke udara dalam sesi yang sama. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada minggu hadapan kita akan bertemu lagi untuk siri yang ke-55. Kita akan bersama-sama dengan Cikgu Nadira binti Ismail dengan tajuk Pengintegrasian Proses Reka Bentuk Kejuruteraan Engineering Design Process dengan pembelajaran berasaskan projek bagi penguasaan kemahiran komunikasi dalam pembelajaran. Tajuknya panjang, barangkali akan dijelaskan dengan lebih terperinci. Jangan lupa untuk sesinya pada minggu hadapan, pada hari Jumaat, jam 3 hingga 4:30 petang. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, selamat bercuti. Tetapi jangan lupa pada minggu hadapan, sebelum naik cuti, kita akan ada pertemuan lagi sekali untuk siri yang ke-55. Baik, untuk itu kita akan mengakhiri sesi kita dengan bergambar. Jadi bukalah kamera masing-masing untuk kita ambil gambar.
Dan jangan lupa paparan di ruangan chat itu ada dah untuk tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu mengisi link kehadiran supaya selepas ini akan dapat sijil. Mungkin boleh tutup Rosita, you punya slide supaya gambar kita boleh dapat besar. Dan juga dikongsikan link untuk minggu hadapan, untuk sesi minggu hadapan bersama-sama dengan Cikgu Nadira tadi. Saya ni kena adjust saya punya kamera. Okey. Ija tolong ambil gambar juga. Ready, Cikgu? 1, 2, 3. Okay, page 2 sekejap ya. Page 2. Cikgu-cikgu jangan hantar chat lagi Jangan gunakan ruangan chat lagi sekejap ya. Saya nak ambil gambar dulu. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Terima kasih Daun Keladi. Terima kasih. Selamat bercuti kepada cikgu-cikgu semua dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu, Assalamualaikum. Bye. Salam. Terima kasih doktor. Sama-sama.